Beriman kepada Allah maksudnya mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah yang mencipta alam ini dan Dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditunjukkan segala pengantungan hidup. Taktik pelaksanaannya. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan melaksanakan dengan melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, iktikad. Percaya bahawa alam ini mempunyai penciptaan yang satu esa dalam penciptaannya, kerajaannya, pentadbirannya, mengatur keadaannya, memberi rezeki, kuasa melakukan sesuatu, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan mudarat, yang tiada Tuhan selain dirinya. Selain itu, perbuatannya tidak terhad, tidak berbilang banyakannya. Semua keistimewaan tersebut adalah kepunyaan Allah. Tidak ada keturunannya baginya. Tidak berhak seorang pun selain dirinya. Dan tidak harus menisabkan atau mengibatkan sesuatu dirinya kepada penciptaan yang selain daripada Allah. Yang kedua ialah beriktikad, percaya dengan kekesanan Allah wal Jallah dengan nama-nama yang indahnya dan sempurna, sifat-sifat yang diperkenalkan kepada hamba-hambanya yang sebagainya terdapat dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi yang terakhir dan Rasulnya Muhammad. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia. Oleh itu, sesukanlah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalkanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan daripada perbuatan yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Sesiapa yang menghitungnya masuk syurga, dan Allah adalah Tritunggal dan Dia suka kepada bilangan ganjil. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik beriman kepada Allah, Akidah Islamiah semester 1, iaitu pengertian ibadat. Ibadat ialah satu nama yang meliputi semua perkara yang disukai oleh Allah serta diredainya, iaitu dari segi akidah, amalan hati, amalan anggota dan semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang wajib ditinggalkan. Termasuk di bawah nama ibadat, iaitu semua perkara yang telah disyariatkan Allah dalam kitabnya atau melalui sunnah Rasulnya Muhammad, dan ianya merupakan beberapa jenis ibadat. Sebahagian daripadanya ialah ibadat yang bergantung dengan hati, seperti rukun iman yang ke-6, khauf, takut, raja, harap, tawakal, raghbah, iaitu sangat kasih dan gemar,
rahbah, gerun dan lainnya dari jenis ibadat. Sebagai ibadat zahir seperti solat, zakat, puasa dan haji. Tidak sah sesuatu ibadat kecuali dibina di atas dua landasan, iaitu mengikhlaskan ibadat kepada Allah dan tidak melakukan syirik terhadapnya. Inilah makna syahadah, iaitu pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang kedua ialah mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dengan melakukannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi tanpa membuat sebarang penambahan atau pengurangan. Inilah makna syahadah, pengakuan Muhammad Rasulullah. Ubudiyah, iaitu perhambaan yang sempurna tidak akan terlaksana kecuali dengan dua perkara. Mahabbah atau cinta ke Allah dengan sepenuhnya, iaitu dengan mendahulukan mahabbah atau cinta kepada Allah mengatasi cinta kepada semua yang lain. Tunduk, patuh dan menghina diri kepada Allah itu dengan melaksanakan semua tuntutan dan menjauhkan diri daripada semua larangan Allah. Al-Ubudiyah ialah suatu ibarat menghimpunkan rasa mahabbah serta penuh kehinaan dan kepatuhan, raja dan khauf. Maka dengan itu terlaksanalah ubudiyah seorang hamba terhadap Tuhannya dan penciptanya. Dalil-dalil serta tanda keesaan Allah. Sesungguhnya dalil atau tanda keesaan Allah Ta'ala sangat banyak. Sesiapa yang mematikannya serta merenungnya, maka akan teguh ilmunya serta bertambah keyakinannya terhadap keesaan Allah dalam mentadbir serta wahdaniyah, iaitu keesaan Allah pada perbuatannya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan uluhiyah, iaitu ketuhanannya. Antara dalil-dalil dan tanda-tanda kewujudan Allah ialah seperti berikut. Agungnya kejadian alam semesta ini, halus seni ciptaannya, pelbagai jenis makhluk terdapat di dalamnya, sistem perjalanannya yang teratur. Sesiapa yang mematikannya serta berfikir tentang kejadiannya akan merasa yakin dengan wahdaniyah, keesaan Allah. Yang kedua ialah mereka yang mematikan kejadian langit dan bumi, matahari dan bulan, manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan dan batu-batan akan mengetahui dengan penuh yakin bahawa semua makhluk itu adalah pencipta yang sempurna pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan uluhiyah ketuhanannya. Semua yang tersebut menunjukkan bahawa Allah yang Esa sahaja berhak disembah. Ajaran syariat yang telah Allah utuskan melalui Rasul-Rasul dan dikuatkan pula ajaran tersebut dengan tanda-tanda keterangan yang menunjukkan kepada wahdaniyah serta keesaan Allah untuk disembah. Semua ajaran yang telah disyariat oleh Allah ke atas makhluknya daripada hukum akan menjadi dalil yang nyata bahawa ianya tidak datang kecuali daripada Rabbi pencipta yang maha bijaksana lagi maha mengetahui perkara yang baik untuk makhluk ciptaannya. Fitrah kejadian manusia telah Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya mengakui keesaan Tuhan yang ianya merupakan suatu perkara yang telah tetap dalam diri manusia. Apabila manusia ditimpa bala bencana, mereka akan mendapatnya fitrah serta kembali kepada Allah. Jika seorang manusia selamat daripada keraguan yang melemahkan imannya dan syahwat yang merubah perjalanan fitrahnya, nescaya mereka akan dapati dalam dirinya pengakuan serta kepatuhan kepada keesaan Allah dalam uluhiyahnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Juga akan patuh kepada ajaran syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya, iaitu ke atas mereka semua selawat dan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Harib Ibrahim. Saya akan membentangkan bagi tajuk beriman kepada Allah. Iaitu tajuk saya adalah iktikad, iaitu kepercayaan. Yang pertama, sesungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun kekurangan padanya dalam semua perkara. Tidak menyerupainya oleh sesuatu dan tidak ada yang menyengutuinya sesuatu daripada makhluknya. Sebahagian daripada namanya Al-Hayyu yang maha hidup. Dan dia mempunyai sifat hayat, hidup yang wajib disabitkan kepada Allah dengan sempurnanya menurut yang layak baginya. Hidup ini adalah hidup yang sempurna dan abadi. Berhimpun padanya semua jenis kesempurnaan yang terdiri daripada ilmu, kudrat dan lainnya. Tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak akan
diikuti oleh fana, iaitu kemusnahan. Yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala suci daripada semua sifat kekurangan dan semua cacat celah, seperti tidur, lemah, jahil, zalim dan selainnya. Demikian juga Allah Ta'ala suci daripada sebarang bentuk persamaan dengan semua makhluk, maka wajib dinafikan semua perkara yang Allah nafikan daripada dirinya dan dinafikan oleh Rasulullah SAW daripada Tuhannya, serta beriktikad bahawa Allah bersifat dengan sempurna, bercanggah dengan segala sifat yang dinafikan daripadanya. Apabila kita menafikan daripada Allah sifat mengantuk dan tidur, bererti kita telah mengisbatkan kepadanya sempurna kekuasaannya, dan dengan menafikan sifat tidur bererti kita mengisbatkan kepadanya sempurna hidup. Demikianlah semua sifat yang dinafikan daripada Allah, iaitu mengandungi isbat sifat kesempurnaan. Di sebaliknya, dialah yang maha sempurna dan selain daripadanya adalah sifat kurang. Dalam mengisbatkan nama-nama Allah yang indah, perkara-perkara yang berikut perlu diambil kira. Yang pertama, beriman dengan sabitnya semua nama-nama Allah yang indah yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak menambah atau mengurangkannya. Bagi yang kedua, beriman kepada Allah yang menamakan dirinya dan bukan dinamakan oleh seseorang pun daripada makhluknya. Dialah Azza wa Jalla yang telah memuji dirinya dengan nama-nama ini, bukan nama yang baru dijadikan. Bagi yang ketiga, beriman bahawa nama-nama Allah yang indah itu menunjukkan pengertian yang cukup sempurna, yang tidak ada sebarang kekurangan padanya. Maka wajib beriman dengan semua pengertian yang tersebut, seperti mana wajib beriman dengan semua nama-namanya. Dan yang keempat, wajib menghormati pengertian yang terkandung dengan dalam nama-namanya dan jangan sesekali melakukan sebarang perubahan dan menafikannya. Yang kelima, beriman dengan semua tuntutan yang terkandung dalam nama-namanya, yang terdiri daripada hukum-hukum dan perkara yang bersangkutan dengannya, daripada perbuatan dan kesan-kesannya. Sekian, terima kasih.